Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam kesihatan yang baik. Baiklah, pada video kali ini kita akan sambung 2 buah hadis daripada 40 hadis pilihan. InsyaAllah ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda di luar sana yang baru saja melihat video ataupun channel ini, macam biasa, tekan butang di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Baiklah, kita tak nak buang masa, mari kita dengar hadis ini bersama-sama. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman untuk menjadi amir dan qadi. Lalu baginda SAW bersabda kepadanya, hindarilah doa orang yang dizalimi, maka sesungguhnya tidak ada antara doanya itu dan antara Allah sesuatu yang terhalang. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya menciptakan manusia dalam pelbagai keadaan, darjat kehidupan dan pekerjaan. Oleh sebab itu, siapa yang kuat hendaklah dia membantu yang lemah, dan sesiapa yang kaya hendaklah membantu yang miskin, manakala mereka yang pandai hendaklah membantu yang jahil, dan begitulah seterusnya. Oleh itu, janganlah golongan yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan menindas golongan yang lemah, golongan kaya menindas yang miskin, dan golongan yang pandai menipu yang jahil. Mereka hendaklah saling tolong-menolong, kasih mengasihi, dan bekerjasama untuk mencapai kehidupan yang bahagia dalam masyarakat. Menzalimi seseorang adalah menyalahgunakan kuasa atau kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil tindakan untuk membela golongan yang lemah. Oleh sebab itu, doa orang yang dizalimi sangat mustajab dan secara terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, bilakah tindakan keadilan itu akan diambil dan bagaimana bentuk cara balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Semua itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun bukan dilaksanakan di dunia ini, maka pasti akan diselesaikan di akhirat nanti. Dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Dia Al-Maqdisi ada riwayat tambahan daripada hadis yang tentang menzalimi orang lain yang bermaksud jauhi doa orang yang dizalimi walaupun dia adalah orang kafir, kerana doanya tidak terdinding. Cuba bayangkan, sedangkan orang kafir yang dizalimi pun Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doanya. Bagaimana pula keadaannya kalau hanya orang fasik dan seorang yang beriman dan rajin melakukan ibadah serta taat kepada Allah? Pastinya doa mereka turut dimakbulkan. Yang pastinya sifat menzalimi sesama manusia ini akan lahir dari sifat takbur atau sombong dalam diri manusia. Benda ini berlaku kerana manusia itu merasakan bahawa dia lebih hebat dari orang lain, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya hebat dari segalanya. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat takbur, iaitu kesombongan, sekalipun hanya seberat debu. Lalu ada seorang di antara sahabat yang bertanya, sesungguhnya ada seseorang yang mahu menjadikan pakaiannya itu baik dan seliparnya baik. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Takbur itu menolak yang benar dan menghina orang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan kepada kita bahawa sifat takbur sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang takbur akan dimasukkan ke dalam api neraka walaupun sifat itu hanya sedikit pada dirinya. Orang yang sombong sebenarnya telah mengambil atau merebut sifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak untuk membesarkan diri, dan sesiapa yang cuba merebut sifat ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memusnahkan manusia itu dan akan menjerumuskannya ke dalam jurang api neraka. Cerita berkenaan takbur atau sombong ini dapat kita lihat daripada kisah antara Nabi Adam AS dengan Iblis laknatullah. Secara jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengusir Iblis dari syurga kerana sifat takburnya. Perkara ini disebutkan oleh Iblis yang mana tidak mahu mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar sujud hormat kepada Nabi Adam AS. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Iblis, maka keluarlah engkau daripada syurga atau langit, maka engkau adalah orang yang terkutuk. Surah Al-Hijr. Jadi sifat takbur atau sombong inilah menyebabkan Iblis terusir dari tempat kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Iblis telah diusir dari syurga, atau menurut pendapat sebahagian ulama, dia diusir dari langit kerana sifat takburnya. Maka sangat sesuailah sifat takbur itu menjadi
penghalang bagi penghuni bumi ini untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, itu dia tadi serba sedikit berkenaan tentang hadis daripada hadis pilihan 40. InsyaAllah ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Dan jangan lupa tekan butang di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abu Channel, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.